semua dan salam sejahtera. Saya Tomiana John. Hari ini saya akan menerangkan kesan positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat dan negara. Yang pertama, apakah itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Menurut definisi yang dikemukakan dari falsafah Islam, perkataan ilmu teknologi adalah berasal dari bahasa Arab iaitu alama. Ilmu definisikan sebagai aktiviti yang intelektual dan praktis yang meliputi sistematik dan perilaku dari dunia fizik ke alam pengamatan dan pengujian manusia. Namun begitu juga bukan sekadar pengetahuan tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan yang berdasarkan teori-teori yang tepat untuk disepakati dengan cara sistematik dengan diuji sepakat metode yang diakui seluruh falsafah dalam bidang ilmu tertentu. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi juga dikaitkan dalam definisi falsafah barat. Menurut Mershaw, pada tahun 2007, beliau menyatakan bahawa teknologi ialah merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan proses yang digunakan secara keseluruhannya. Ilmu dan teknologi merupakan sesuatu yang saling berkait rapat dan saling memerlukan antara satu sama lain, di mana ilmu pengetahuan adalah asas kepada sesuatu teknologi. Dalam pembentangan saya ini, saya ingin memfokuskan beberapa kesan positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari segi kesan positif ilmu pengetahuan dan teknologi adalah peningkatan kualiti taraf hidup manusia dalam bidang kesihatan, sumber tenaga meningkat dalam bidang pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, membantu negara dan masyarakat dalam bidang pendidikan dan transformasi negara, dan yang terakhir adalah perlindungan alam sekitar. Di samping itu, kesan negatif ilmu teknologi adalah kebergantungan masyarakat dan negara pada teknologi. Kedua, manusia kehilangan pekerjaan. Ketiga, risiko keamanan dan data pribadi dan keselamatan negara terancam, pencemaran alam sekitar, dan yang terakhir adalah maklumat dalam bidang pendidikan tidak tepat. Seperti yang telah saya nyatakan, sewajarnya ilmu pengetahuan dan teknologi banyak memberi kesan positif, antaranya ialah peningkatan kualiti taraf kehidupan manusia dalam bidang kesihatan. Hal ini dikatakan sedemikian, banyak teknik-teknik ubat-ubatan prosedur yang digunakan oleh profesional kesihatan dalam memberi pelayanan kesihatan kepada pesakit atau orang luar. Sebagai contoh, penularan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah mengakibatkan jutaan nyawa hilang sejak dari tahun 2019 sehingga kini. Namun begitu, langkah kerajaan yang mewajibkan perlindungan semasa pandemik dengan pengambilan vaksin imunisasi badan secara wajib. Hal ini telah meningkatkan taraf hidup manusia dalam bidang kesihatan yang mendorong ke arah yang lebih baik dalam bidang kesihatan. Seterusnya, kesan positif ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah menyumbang kepada sumber tenaga meningkat dalam bidang pekerjaan. Hal ini dikatakan sedemikian, banyak tenaga manusia yang telah diganti dengan mesin dengan penggunaan kepintaran cerdas buatan atau AI yang membantu tenaga manusia dalam pelbagai sektor industri di seluruh dunia. Peningkatan sumber tenaga ini amatlah berpotensi besar dalam mengoptimasikan operasi dan kerja yang sifatnya berulang dan mampu menyelesaikan kerja-kerja yang kompleks bagi menjimatkan masa dan tenaga manusia. Selain itu, sebagai contoh, peningkatan sumber tenaga daya ini mampu dilihat di negara-negara maju seperti Jepun, Eropah, Amerika, dan China yang menggunakan 4% instalasi robot industri pada tahun 2021. Selain itu, ilmu dan pengetahuan dan teknologi ini memberi impak yang positif kepada industri komunikasi dan pengakses maklumat yang berkembang pesat. Hal ini dikatakan sedemikian, ilmu dan teknologi telah mengubah sistem teknologi dan komunikasi atau ICT di seluruh dunia sejak tahun 1910 sehingga kini. Sebagai contoh, industri komunikasi dan pengakses maklumat berkembang pesat dalam bidang pendidikan, kesihatan, bidang pengangkutan, bidang perindustrian, dan sebagainya. Sebagai contoh, orang pada zaman dulu menggunakan surat, namun pada zaman kini orang menggunakan talian digital atau SMS
untuk dihantar dengan masa yang singkat sahaja. Di samping itu, kesan positif ilmu pengetahuan dan teknologi juga adalah pertumbuhan ekonomi, iaitu memberi keuntungan ekonomi kepada sebuah negara. Sebagai contohnya, sektor keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman daring, interaksi daring, pelaburan saham, dan sebagainya. Tambahan itu, kesan positif ilmu pengetahuan dan teknologi juga membantu negara dan masyarakat dalam bidang pendidikan dan transformasi negara. Hal ini dikatakan sedemikian kerana gabungan antara pendidikan dan teknologi memberi impak yang positif pada sebuah negara. Sebagai contoh, kesan positif telah menyebabkan berlakunya pembelajaran jarak jauh yang telah digunakan sejak lama yang menjadi pembelajaran yang Sebagai contoh, hal ini telah menyebabkan berlakunya pembelajaran jarak jauh yang telah digunakan para guru dan pelajar masa kini. Terakhir, kesan positif ilmu pengetahuan dan teknologi adalah peningkatan kelas kita. Hal ini meskipun dalam mengasasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengusahakan kehidupan alam kita. Sebagai contoh, penggunaan ilmu teknologi ini telah membantu mengurangkan kesan negatif dalam alam sekitar dan mengurangkan perubahan iklim yang boleh menjejaskan kesihatan manusia, flora dan fauna. Hal ini dikatakan sedemikian, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mencipta teknologi yang boleh diperbarui yang memungkinkan untuk membangun dan eksploitasi sumber tenaga yang boleh diperbarui seperti tenaga angin, surya, hidro, dan geometra. Namun begitu tidak dinafikan, ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendatangkan kesan negatif pada negara dan masyarakat maupun alam sekitar. Antara kesan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi pada negara dan masyarakat ialah kebergantungan masyarakat dan negara. Menurut pernyataan dari Sawarno pada tahun 2004 yang menyatakan bahawa sudah masa golongan muda harus diberi penanganan serius tentang penggunaan teknologi. Hal ini telah menyebabkan golongan remaja yang berada dalam krisis identiti cenderung kepada perasaan ingin tahu yang tinggi, perasaan yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Sebagai kesannya, kebergantungan golongan remaja mengakibatkan pergaulan bebas antara lelaki maupun perempuan. Kesannya, teknologi ini telah menyebabkan banyak masalah kesihatan mental, isolasi sosial, dan ketagihan terhadap digital. Selain itu, kesan negatif juga ilmu pengetahuan dan teknologi ialah mengakibatkan kehilangan pekerjaan manusia. Hal ini dikatakan sedemikian kerana banyak perusahaan dan perindustrian yang menggunakan perkhidmatan robot dan mesin. Sebagai contohnya, penggunaan robot dan internet akan menyebabkan ia suka dihapus dan menelan dana yang sangat besar untuk perusahaan. Kesannya, manusia kehilangan pekerjaan dan menjadi penganggur kerana semua kerja yang telah digantikan oleh AI, mesin dan robot. Seterusnya, kesan negatif ini juga memberi risiko keamanan dalam data pribadi dan menjejaskan keselamatan negara. Hal ini dikatakan sedemikian kerana semakin berkembangnya teknologi, maka semakin banyak maklumat yang boleh diakses para pengguna maupun dalam bentuk pribadi, negara dan sebagainya. Sebagai contoh, menurut Kementerian Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzli, sejak tahun 2017 sehingga tahun 2022, kira-kira 100 juta set data yang pribadi telah dicerobohi dan dicuri oleh para pengguna. Kesannya, banyak data pribadi dan negara telah diperolehi para pengguna yang digunakan dalam sindiket penjualan data ke luar negara secara haram. Keadaan ini telah sekaligus menimbulkan keadaan negara yang huru-hara. Di samping itu, kesan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi ketidaksamaan jalur pendapatan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana teknologi yang meningkat menyebabkan produktiviti di keseluruhan pendapatan negara, namun ketidaksamaan pendapatan boleh berlaku secara tidak langsung. Sebagai contohnya, dibuktikan apabila laporan anggaran pendapatan isi rumah dan insiden
kemiskinan pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia telah memberi gambaran awal mengenai impak COVID-19 terhadap kadar kemiskinan di Malaysia meningkat sebanyak 5.6% kepada 8.4% pada tahun 2020 dengan kira-kira 64,000 isteri ada dalam kemiskinan. Biasanya pendapatan garis kemiskinan ini atau golongan B40 berada dalam kesengsaraan. Tambahan itu, kesan negatif juga memberi impak kepada pencemaran alam sekitar. Hal ini telah menyebabkan pencemaran udara, air berlaku dalam keadaan industri yang tidak terkawal. Sebagai contohnya, ilmu pengetahuan dan teknologi memangnya memberi impak yang positif, namun ia menyebabkan manakala golongan kaya hidup dalam kemewahan. Ini dikatakan demikian kerana pengaksesan maklumat hanyalah dibuat di ujung jari dengan mudah. Barang pelajar memperoleh maklumat dengan cepat, mencari maklumat mengenai topik tertentu dengan mudah. Yang moden banyak menggunakan racun perosak dan kimia untuk meningkatkan pengeluaran dengan penggunaan bahan bakar dalam kenderaan yang menyebabkan pencemaran udara. Kesannya, pencemaran berlaku disebabkan lapisan ozon yang menipis dan kesan rumah hijau berpunca dari aktiviti manusia yang tidak terkawal. Akhir sekali, kesan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang pendidikan adalah mendapat sesuatu maklumat yang tidak tepat atau tidak sahih. Sebagai contohnya, maklumat yang ingin dicari sudah disediakan dalam talian seperti internet, Google Scholar, Facebook, Wikipedia dan Blogspot. Namun maklumat ini mengandungi maklumat yang tidak tepat dan tidak jelas. Hanya perkara ini telah menyebabkan sesi pembelajaran guru tidak terkait dan objektif pembelajaran tidak disampaikan kepada para pelajar. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini jelas mendatangkan kesan positif dan negatif kepada dunia. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak semestinya dijunjung tinggi walaupun telah banyak meningkatkan kualiti hidup manusia secara keseluruhannya. Oleh itu, kesedaran guna haruslah dipraktikan dengan memastikan kemajuan teknologi ini bergerak secara seimbang dan peradaban manusia masa kini. Sekian, terima kasih.